Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik dan hidayat Allah SWT telah diperkenankan kita untuk sama-sama menyambung kembali dalam pengajian kursus haji dan umrah. Ya para jemaah sekalian, dalam pelajaran yang lepas kita telah membicarakan tentang adab-adab kita sebelum berihram. Sebelum berihram, maknanya sebelum jatuh niat haji atau sebelum jatuh niat umrah. Dan kita juga telah menyebutkan adab itu pertama ialah kita membersihkan diri kita, iaitu seperti memendekkan misai dan memotong bulu ketiak dan juga bulu kemaluan dan memotong kuku. Dan demikian juga kita telah menyebutkan daripada adab itu ialah kita mandi sunnah ihram. Dan mandi sunnah ihram ini termasuklah bagi orang perempuan juga ya, walaupun dalam uzur haid, kerana rambut yang kalau gugur dalam masa mandi itu disimpankan dia dan nanti bila dia dah bersih dimandikan bersama. Dan demikian juga kita mengatakan dia memakai wangi-wangian disunatkan khusus bagi orang lelaki, tapi tidak disunatkan untuk orang perempuan, melainkan kalau pakai wangian sedikit yang menghilangkan bau badan saja dibolehkan. Dan demikianlah untuk kaum muslim-muslimat yang nak berjatuh niat umrah, pakai pakaian ihram. Dan pakaian ihram lelaki dua helai kain saja yang kita mengatakan tidak berjahit, menutup auratnya di bawah dan menutup badannya. Dan bagian wanita dia boleh pakai apa saja pakaian asalkan menutup aurat daripada ujung rambut sampai ujung kaki, tapi dia tidaklah menutup mukanya dan tapak tangannya itu tak boleh memakai sarung tangan. Dan demikianlah muslim-muslim rahimakumullah. Setelah itu dia melakukan solat sunat ihram 2 rakaat. 2 rakaat ini pada rakaat pertama lepas Fatihah baca kuliah, rakaat kedua lepas Fatihah baca kulhu. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sedikit ringkasan daripada pelajaran kita minggu lepas, iaitulah mengenai adab sebelum ihram. Jadi kalau sekiranya sebelum kita ihram kita dah ada adabnya, kita lepas pada dah bersiap-siap ni, kita akan jatuhkan niat. Nah, kita jatuhkan niat ini, maka sebelum nak jatuh niat, maka kita kena tahulah pantang larang dalam ihram. Apa dia pantang larang dalam ihram? Maka di sinilah bab pelajaran kita pada hari ini, bab yang ke-6, iaitulah bab pantang larang dalam ihram. Nah, di mana kita telah siapkan akan slide-slide-nya para jemaah, boleh buka daripada muka surat yang telah ditetapkan ya. Larangan dalam ihram ya, bab yang ke-6. Jadi apakah dia larangan dalam ihram tu? Sebenarnya larangan dalam ihram ni dia ada 8 perkara yang dilarang dalam ihram ya. Jadi samalah lelaki perempuan yang kerjakan haji atau umrah, inilah dia larangan dalam ihram. Cuma ada satu yang berbeza antara lelaki perempuan mengenai pakaian. Lebih pada itu semuanya sama saja, dilarang orang lelaki perempuan dalam larangan dalam ihram ni. Apakah yang dimaksudkan dalam ihram? Ihram daripada maksudnya ialah daripada mula jatuh niat. Jatuh niat itu ialah apabila dia jatuh niat aku niat haji, ataupun dia jatuh niat aku niat umrah, sampailah dia pun selesai daripada mengerjakannya. Mengerjakan haji itu ialah dengan dia melontar jamrah Aqabah dan dia melakukan tawaf dan sa'i. Manakala pula untuk orang yang mengerjakan umrah, dia selesai dia mengerjakan tawaf dan sa'i dan bergunting, maka dengan itu selesailah umrahnya, maka selesailah pantang larangnya. Dan pantang larang ini tak boleh diambil ringan. Kalau ada orang berkata, oh saya boleh bayarlah berapa denda dia, maka orang ini sebenarnya orang yang derhaka. Orang yang derhaka ni pahala pun tak ada, ibadat pun tak ada. Jadi dia punya ibadatnya penat lelah saja. Jadi tak boleh kita nak buat seperti itu. Kita kena ikutlah peraturan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala.
Dan perkara yang pertama daripada larangan dalam ihram ni ialah sebagaimana kita lihat di dalam muka surat kita, ialah bahawa membicarakan tentang perkara yang kita katakan iaitu pakaian, ya. Perkara pertama ialah bab pakaian. Bab pakaian ini antara lelaki dengan wanita tak sama, ya. Seperti mana yang telah kita sebutkan tadi juga. Untuk orang lelaki, pakaian yang dilarang itu adalah dia tak boleh pakai baju, tak boleh pakai seluar, tak boleh pakai singlet, ya. Tetapi semua dalam seluruh tubuh badan lelaki ni dia berbeza. Kepala hukumnya berbeza dengan badan, dan kemudian kaki berbeza dengan badan. Ya, kenapa pula? Kita lihat apa yang kita akan uraikan di sini. Bahagian kepala. Bahagian kepala seseorang lelaki dalam ihram, dia tak boleh pakai pakaian yang menutup kepala seperti biasa, seperti songkok, serban, tarbus, helmet. Kalaulah terpaksa diikat kepala dia kerana luka berdarah, maka itu diberikan kelonggaran, dimaafkan, tapi dia kena bayar denda yang akan nanti kita bicarakan. Jadi apabila kita mengatakan bahawa dia tak boleh pakai perkara yang menutup kepala dia, maka kalaulah sekiranya perkara itu sebagaimana sabda Nabi SAW, la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Ini adalah hadis ini mengisahkan kepada kita di mana seorang sahabat Nabi SAW, dia mengerjakan ibadat haji, berihram bersama-sama, tetapi dia jatuh daripada untanya dan kemudian dipijak oleh untanya, mati dia. Maka dengan itu sahabat-sahabat mandikan dia, dan Nabi SAW menyebut la tukhammiru, janganlah ditutup kepalanya. Nabi larang, jangan tutup kepalanya kerana dia akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah dalam keadaan bertalbiyah. Masya Allah, tabarakallah. Kalaulah kita lihat daripada hadis ini menunjukkan kepada kita, orang yang dalam ibadat umrah ataupun ibadat haji dalam ihram, walaupun dia dah mati pun tak boleh tutup kepala. Apalagi kalau yang hidup. Kenapa? Kerana dia masih dalam ihram, dan nanti bila dia bangkit yaumul qiyamah, dia akan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Orang semua dalam keadaan kesusahan, dia pula bertalbiyah. Ini satu kemuliaan untuk dia. Jadi orang tahu dia ni mati dalam ihram. Sebab tu di sini kalau orang yang mati dalam ihram, hukumnya masih lagi dalam ihram, tak boleh kita tutup kepala dia. Begitulah dia orang lelaki dalam masa ihram, dia tak boleh tutup kepala. Adapun kalau sekiranya selain daripada kepala, dia mengangkat barang ataupun dia misal kata dia kita katakan dia memakai payung, ini semua bukan menutup kepala. Jadi dia taklah dilarang dalam masa ihram, ya. Jadi begitulah dia bahagian kepala. Tetapi kalau kepala dia luka seperti mana kita sebut tadi, jatuh ke ataupun berdarah, nak kena jahit, nak kena cukur rambut dia, nak kena bungkuskan dia, maka dia tidak berdosa. Tetapi hendaklah dia membayar fidyah yang akan kita sebutkan nanti. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, bahagian kepala, ya. Kalau sekira kepala dengan hidung, apakah sama hukumnya? Tak sama. Kepala ialah apa yang di atas, hidung yang apa yang di muka. Ini muka. Jadi kepala dengan hidung tak sama. Jadi kalau sekiranya muka kita ni ada cacat ataupun luka seperti hidung dia, hidungnya panjang sangat, tertelanggar tembok, alamak dah patah, habis macam mana? Dibalut. Habis nak kena bayar denda? Jawapan kita tidak. Kenapa? Kerana dia bukan kepala. Yang tak boleh tutup kepala. Yang ni hidung bahagian muka. Itu ada beza dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi berpindah daripada muka ni, orang lelaki dalam ihram, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia boleh memakai pelitup, memakai tutup muka. Macam kita kata sekarang ni zaman Covid, nak pakai mask. Ini boleh dalam mazhab Syafi'i, dan salah satu riwayat Imam Ahmad diharuskannya. Tetapi ialah dalam perkara ini ada khilaf ulama, ya. Jadi apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada sahabat-sahabatnya yang nak mandikan orang yang dalam ihram tu, yang dah mati, Nabi mengatakan bahawa hendaklah kamu jangan tutup kepala dia. Nabi tak cakap pasal dengan muka, Nabi cuma cakap kepala saja. Banyak hadis yang menyebutkan tentang malah kepala. Tapi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat haram orang lelaki menutup wajahnya. Lelaki yang muhrim. Muhrim itu apa makna? Muhrim itu maknanya orang yang dalam ihram. Jadi kalau sekiranya begitu,
lebih baiklah orang lelaki kalau tak ada apa-apa sebab, janganlah kita tutup muka, jangan pakai pelitup. Andai kata kalau tak ada sebab. Tapi kalau ada sebab kerana COVID, kerana bimbang asap-asap jalan raya kenderaan, nak pakai pelitup tutup muka, itu dalam mazhab Syafi'i harus. Tapi mazhab Maliki sama mazhab Hanafi tak boleh, hukumnya haram dan dia wajib bayar denda. Begitulah ni tuan-tuan dan puan-puan dalam masalah muka. Jadi muka dengan kepala pun dah tak sama. Ya, kepala di atas, muka di depan. Tapi kenapa mazhab Hanafi dengan Maliki kata tak boleh tutup muka, padahal mazhab Syafi'i kata boleh? Ini adalah kerana mereka berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, yang di mana Nabi bersabda, wala tukhammiru ra'sahu wala wajahu, dan janganlah ditutup kepalanya dan jangan ditutup juga wajahnya. Jadi ada hadis, ya, hadis yang melarang tutup muka. Cuma hadis yang melarang tutup muka tu tak banyak lah, ya, 1-2 hadis. Sebab tu mazhab Imam Syafi'i dia berpegang yang tak boleh, hanya tak boleh tutup kepala dan boleh tutup muka. Jadi kalau orang lelaki nak tidur, dia berselimut sampai tutup muka boleh, tetapi lebih afdal janganlah, kerana mengelakkan daripada khilaf ulama. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi kalau itu bahagian kepala dan bahagian muka, maka masuklah kita pula bahagian badan. Bahagian badan apa kata Imam Syafi'i kita dalam mazhab Syafi'i, iaitu dalam bahagian badan hendaklah kita memakai 2 helai kain yang tak berjahit. 2 helai kain putih yang tak berjahit. Jadi yang tak boleh pakai baju, jubah, singlet, seluar dalam atau yang luar, ya, semua tak boleh. Dia hanya 2 helai kain, yang satu kain tutup auratnya dan satu kainnya tu untuk tutup badannya. Jadi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila keluar daripada kota Madinah Munawwarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ihram 2 helai kain saja. Nah, di sini bila kita memakai 2 helai kain ini, maka boleh kita memakai tali pinggang. Tujuan daripada memakai tali pinggang ni untuk supaya menguatkan kita punya kain ihram kita. Kalau sekiranya tak pakai tali pinggang, takut nanti terlucut dunia kiamat. Jadi dibolehkan. Jadi tali pinggang ni pun kita boleh masukkan buckle dia ke dalam besi dia supaya dia lebih mantap. Ada orang kata, oh itulah kira macam berjahit. Jawapan kita, itu bukan berjahit, tapi itu keperluan kerana untuk menguatkan dia punya kain ihramnya. Dan begitulah kalau sekiranya kain ihram dia tu, misal kata kain ihramnya tu tidak begitu menutup auratnya. Kenapa tak menutup auratnya? Mungkin dia badan besar, jadi dia punya kain ihram tu bila dia melangkah terbuka dia punya paha dia dan nampak auratnya. Maka kerana itu diharuskan dia pakai pin. Pakai pin pada pakaian kain yang menutup aurat dia. Sebab menutup aurat tu wajib. Kalau terbuka aurat berdosa. Kalau terbuka aurat dalam tawaf tak sah. Jadi atas dasar darurat itulah dibolehkan dia memakai pin. Ini umpamanya orang yang badan besar ataupun kain ihram dia kecil sangat, ya. Tetapi kalau sekiranya badan dia tu pula dia nak pakai pin, boleh tak Ustaz, saya nak pakai pin ni pasal saya punya kain ihram tu selalu terbuka. Jawapan kita, tidak boleh pakai pin pada badan. Kenapa pula tak boleh? Tadi kain bahagian aurat boleh. Jawapan kita, badan bukan aurat. Jadi kalau orang lelaki kain ihramnya terjatuh, dia angkat, selempangkan balik. Jatuh, angkat lagi, sebab dia bukan aurat. Kalau terbuka sikit, sekejap, tutup sekejap, tak apa. Tapi jangan dia buka badan dia berdenging, orang kata. Ya, kalau dia terbuka saja depan lelaki, tak apa. Tapi kalau depan perempuan, dia sampai mengakibatkan orang perempuan dia meleleh, tengok cantik tu, handsome. Itu berdosa, lelaki tu haram. Tetapi kalau sekiranya dia dilihat oleh perempuan badan ala kurung kering, keding aja tu, tak ada apalah, itu hukumnya makruh lelaki tu meledahkan badannya. Jadi pokoknya kita orang lelaki jagalah, walaupun asalnya badan bukan aurat, tapi jangan dibiarkan terbuka sahaja. Itu hukumnya kurang adab kita, ya. Baiklah, jadi itulah dia. Kalau sekiranya kita dalam ihram, apa yang kita sudah sebutkan tadi, iaitu pakaian kita daripada kepala, muka dan badan, ya. Kalau sekiranya kita dalam ihram juga, ya, kalau sekiranya kita dalam ihramnya, kita di mana dalam hadis Nabi SAW sebut. Sebab Nabi tak menyebutkan pakai 2 helai kain yang tak berjahit. Nabi tak sebut. Cuma Nabi sebut dalam ihram
Tidak boleh orang yang sedang ihram memakai baju serban, baju celana, dan tidak boleh pula memakai pakaian yang dicelup dengan bahan wangi. Jadi Nabi hanya sebut itu saja. Tapi ulama mengambil kesimpulan, kalau tak boleh pakai baju, tak boleh pakai seluar, habis pakai apa? Kain yang tak berjahit. Dan maksud daripada kain yang tak berjahit itu, jangan salah faham. Kain yang tak berjahit itu macam kita pakai baju sekarang, dia berjahit, jadi kita punya anggota kita duduk di tengah-tengah dia. Seperti kalau sekiranya kain dia tu ditemukan dua hujung, kemudian dijahitkan dia, kemudian kita duduk ke tengah-tengah, maka ini yang dinamakannya kain yang berjahit kerana tangan kita duduk di tengah-tengah dia. Jadi itu tak boleh. Tapi kalau sekiranya kain tu koyak, kita jahitkan dia, itu tak ada salah. Atau kain kita tu berambu-rambu, keluar bulu-bulu dia, kita pun jahitkan ujung dia, tepi dia, itu tak ada salah. Sebab bukan kita duduk kat tengah-tengah dia. Yang dikatakan duduk tengah-tengah macam baju kita sekarang ni. Baju kita berjahit, kita duduk diselubungi oleh pakaian kita, dan kita diselubungi oleh lengan kita ni. Ini yang dinamakan berjahit. Itulah tuan-tuan dan puan-puan ni, dalam kita memahami apa yang kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahawa tak boleh pakai seluar, tak boleh pakai singlet, tak boleh pakai baju. Jadi maknanya tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Dan demikianlah juga kalaulah sekiranya dia dalam kapal terbang, dia sepatutnya dia kena tahu apakah dia punya perjalanan tu pergi ke Mekah dulu ke Madinah dulu. Kalau pergi ke Mekah dulu, dia kena bawakan ihram dia dalam tangan supaya nak salin ihram dan jatuh niat atas kapal terbang. Sebab dia akan melalui miqat. Nanti buat miqat kita akan bicara kemudian. Maka di sini dia terlupa. Terlupa. Habis macam mana Ustaz? Saya kain ihram saya dalam beg besar dalam bawah kapal terbang. Macam mana? Takkan dia nak turun kapal terbang dengan tempat telanjang? Haram. Maka di sini Nabi SAW memberikan keringanan. Baginda telah bersabda, "Iza lam yajid izaran falyalbisis sarawil." Jika seorang tidak mempunyai kain, maka kain ihram untuk sarung, hendaklah dia memakai seluar. Ini pakai seluar ni sekadar darurat saja. Dia bukan pakai terus menerus. Apabila nanti dia sampai ke Jeddah, dia pun ambil beg besar dia dan keluarkan kain ihram, dan cepat-cepat kena salinkan seluar dia tu, ditanggalkan. Sebab seluar itu menutup aurat, jadi tak boleh ditanggalkan tanpa ditutup. Sebab tu di sini dia diberikan kemaafan, tak kena bayar denda apa-apa. Kenapa? Kerana dia terlupa, atau mungkin dia jahil, tak belajar. Itulah akibatnya. Tetapi kalau sekiranya badan dia itu pula, dia nak kata ihram itu kerana tak bawa kain ihram tadi. Okey, kalau untuk badan, boleh tak Ustaz dia memakai kain baju dia? Jawapan dia tak boleh. Sebab apa? Kita dah katakan bahawa badan orang lelaki ini bukan aurat. Jadi dia mesti pakai kain ihram. Dan kalau tak ada kain ihram, dia tak boleh pakai baju. Habis Ustaz, takkan dia turun kapal terbang berdenging saja? Dia bolehlah menggunakan baju dia yang ada, tapi bukan dia memakai masuk dalam sarung tangan dia. Dia hanya memakai, dia letakkan atas bahu dia saja. Cuma tengok ni, dia letak atas bahu dia saja, tapi tangan dia jangan masuk dalam sarungnya. Itulah caranya kalau sekiranya dia punya kain ihram tu dia tak bawa dalam tangan dia, terlupa dia. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini kadang-kadang orang-orang nak pergi umrah, kita nak pergi haji, selalu tanya dulu package ni. Kalau package kami, kalau pergi umrah, kebiasaannya selalunya pergi ke Madinah dahulu. Jadi beg kain ihram dia tu simpan dalam beg besar, tak apa. Dari Madinah baru dia nak jatuhkan niat. Tapi kalau pergi Mekah dulu, kalau haji ataupun akhir Ramadan, biasa pergi Mekah dulu. Jadi kalau dia pergi Mekah dulu, dia nak jatuh niat atas kapal terbang, dia kena bawa lah dia punya kain ihram tu hand carry. Itulah cara tuan-tuan ya. Dan begitu pula masalah kasut. Dia tak boleh pakai kasut macam dia pakai biasa. Kasut yang dia boleh pakai, yang sekarang yang biasa dia pakai ni kasut ke, ataupun sport shoe ke, boot ke, ataupun kita kata stocking ke, semua ni tak boleh. Ya, habis nak pakai apa Ustaz kalau semua tak boleh ni? Dia pakai selipar ataupun dia pakai sandal. Ustaz, sandal ni berjahit. Jawapannya tak ada masalah, sebab
hukum kaki dengan hukum badan beza. Macam kita sebut tadilah, ya, hukum badan tak boleh pakai bersarung, pakaian yang berjahit. Tapi hukum kaki tak apa, boleh. Tapi ada syarat hukum kaki yang boleh pakai sandal pun. Syarat dia apa? Seperti mana kita tunjukkan di sini, iaitu syaratnya mestilah dia itu menampakkan akan dia punya jari-jari kaki dan juga mata kaki dan tumitnya. Mata kaki dan tumitnya mesti menampakkannya. Jadi kalau sekiranya mata kaki dia ataupun tumitnya ataupun dia punya ujung jari kakinya tertutup, maka tak boleh, bahkan tu dia kena denda. Dia tak boleh pakai selipar ataupun sandal macam tu. Itu kita kena ingatlah, ya, kaum lelaki. Tetapi di sini kalaulah sekiranya dia terlupa pula, ini orang banyak makan belacan lah, dia terlupa pula nak bawa sandal dia. Macam tadi, dia naik kapal terbang, nak atas kapal terbang, pegawai berkata, para penumpang, kita akan pakai ihram sekarang untuk jatuhkan niat. Alamak, saya tak bawa lah ihram, selipar semua ke dalam kargo. Macam mana orang macam ni? Jadi untuk orang macam ini, Nabi SAW memberikan keringanan, iaitu sekiranya dia tak dapatlah dengan selipar dia, maka hendaklah dia memakai kasutnya. Memakai kasut, tapi kasut macam mana? Kasutnya itu supaya dia dipotongkan di belakang tumit dia. Alamak, potong tumit dia macam mana? Itulah hadis Nabi SAW. Illa ahadun la yajidu na'lain falyalbis khuffain wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Melainkan seorang yang tidak ada dua selipar, maka pakailah kasut dan hendaklah dia potong di belah bawah daripada mata kaki dia. Masya Allah, nak potong. Ini kasut mahal, Ustaz. Ini kasut Oberman ni. Ini kasut harga $200. Kalau sayang, tak boleh nak potong, engkau pijakkan dia lah. Pijakkan, jadi nampaklah tumit dia. Habis Ustaz, jari-jari kaki kita tak nampak. Jari kaki tak nampak, tak apa, dimaafkan kerana keadaan darurat. Tapi pijakkan dia. Oh Ustaz, ni saya punya kasut ni nanti rosaklah, mahal. Kalau begitu, kau simpan kasut kau baik-baik dalam beg tangan kau. Kau keluar pada kapal terbang tu, kau pakai kaki ayam. Kaki ayam? Yalah, tak pakai lagi. Itulah manusia. Maaf tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian. Berbeza kita lihat daripada hukum kepala sampai hukum muka, sampai hukum badan, sampai hukum kaki. Berbeza antara satu sama lain. Jadi kita kena fahamlah perbezaan-perbezaan tersebut supaya kita tidak melanggar larangan-larangannya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, begitulah dia dalam petang larang ihram ni. Dan kalau sekiranya kita melakukan larangan ini yang bagaimana disebutkan tadi dengan sengaja, maka berdosalah kita. Manakala kalau orang perempuan pula, apa dia pakaian dalam ihram yang dilarang? Orang perempuan ni senang saja, apa pakaian pun boleh, tak apa, ya. Kerana yang dilarang dalam orang perempuan dalam ihram, dilarang menutup muka dan dilarang bersarung tangan. Itu saja yang dilarang, ya. Lain pada itu tak ada dilarang. Alhamdulillah. Orang perempuan yang pakai niqab, yang umpamanya dia pakai tutup muka, dia kalau dalam ihram, dia pakaikan topi sport atas kepala dia, dan kemudian dia laburkan kain tudung dia atas depan muka dia. Jadi kain labur tu tak terkenal pada kulit wajah dia. Itulah caranya kalau sekira perempuan yang pakai niqab. Alhamdulillah. Jadi larangan yang kedua, larangan terhadap wangi-wangian. Larangan yang kedua, larangan terhadap wangi-wangian. Terhadap wangi-wangian tu, ya bagaimana dalam hadis Nabi bersabda, wala yalbisu minas thiyab ma masawwarasun au za'faran. Janganlah seorang dalam ihram memakai pakaian yang telah tersentuh waras atau za'faran. Apa tu waras? Apa tu za'faran? Waras dan za'faran ialah dua jenis tumbuhan yang memangnya diambil pada tumbuhan itu untuk jadikan minyak wangi. Memang wangilah dia. Kalau kita nak tahu macam mana wangi za'faran, za'faran juga digunakan oleh tukang-tukang masak kita, iaitu bila masak berani dam, dia lah nak masak semua, kemudian dia tuangkan dia punya air za'faran warna kuning dia. Dia sapuan dia, kemudian dia tutup dia tudung periuk. Nanti bila dia dah cukup masa dia buka, wangi dia semerbak. Nampak? Jadi bagi orang dalam ihram, tak bolehlah dia memakai wangi-wangian. Dia tu Nabi sebutkan. Baju dia yang dia kena minyak wangi tak boleh.
atau badan dia kena minyak wangi, tak boleh. Habis Ustaz kata tadi kalau sebelum kita jatuh niat kita pakai minyak wangi sunat. Yes, itu sebelum jatuh niat. Kalau sudah jatuh niat tak boleh, haram pakai minyak wangi, baik lelaki atau perempuan. Tapi kalau dia terlupa, dia tak sengaja, dia basuh tangan dengan sabun wangi. Biasalah dia lepas makan dia basuh tangan sabun. Kawan betul, ini sabun wangi. Astagfirullah, habis nak buat macam mana? Jawapan kita, dia cepat-cepat hilangkan, dia basuh-basuh sampai hilang bau wangi dia. Itu cara dia. Dan dia tak kena denda kerana dia terlupa, tak sengaja. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, apabila kita melanggar larangan ihram yang tak sengaja, pertama tak berdosa, tapi kena denda atau tidak, dia melihat kepada apakah larangan yang kita langgar itu mengakibatkan kurang daripada tubuh badan kita. Macam kalau kita pakai minyak atar kat tangan ataupun sabun wangi, ada tak jari kita terputus? Ada tak kita punya kuku tercabut? Ada tak rambut kita terputus? Tak adalah Ustaz. Kalau tak ada apalah denda. Itu tuan-tuan. Itulah dia tuan-tuan tentang orang yang dalam ihram. Jadi dalam ihram ni kita elakkan daripada membasuhkan ihram kita dengan sabun wangi. Ibu-ibu ya, dan di mana bapa-bapa atau suami nak pergi umrah atau haji ya, kain ihram tu jangan dibasuh dengan sabun wangi. Sebab bila dah basuh sabun wangi, sebelum dia jatuh niat, dia nak pakai kain ihram yang sudah basuh dengan sabun wangi, boleh. Tapi kalau sekiranya dia sudah dalam ihram, bajunya ihram dia sudah kotor, kemudian dia nak tukar yang baru dalam beg, kemudian keluarkan, alamak, wangi pula kain ihram spare ni, tak boleh pakai. Jadi lebih baiklah tak payahlah pakai. Bila nak basuh kain baju ihram, janganlah pakai sabun wangi. Itu lebih baik lagi, lebih aman dan lebih selamat. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan demikian juga kalau sekiranya kita dalam ihram ni, kita nak pakai bros obat gigi wangi ataupun sabun wangi, ini semua kita kena jauhkanlah diri kita ya. Jangan kita berbuat demikian, kerana perkara itu semua akan merosakkan kita punya ibadat haji atau umrah kita dalam pantang larang ihram ya. Jadi sebab tu di sini kalau sekiranya kita, habis Ustaz kalau macam tu susahlah kita, sabun wangi tak boleh pakai, nak mandi badan bau busuk. Memang kita disuruh bau busuk. Kenapa? Sebab supaya kita hilangkan sifat megah kita. Aku tak ada wangi, aku busuk, aku ni. Macam itulah dia. Jadi begitulah kalau sekiranya orang perempuan pula nak pakai celak. Pakai celak ni kalau sekiranya mencantikkan makruh. Tapi kalau tidak mencantikkan, hukumnya harus. Jadi kalau perempuan tak payahlah pakai celak. Ini nak menggoda orang lelaki pula ya. Tak usahlah. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan dia. Begitulah dia para jemaah sekalian ya. Kalau kita dalam ihram, kita elakkanlah daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada nafsu syahwat kita. Itulah tujuannya, nak hilangkan perasaan nafsu syahwat dalam masa kita ihram. Dan larangan yang ketiga pula ialah larangan iaitu melakukan meminyakkan rambut kepala dan janggut. Meminyakkan rambut kepala dan janggut itu dilarang. Jadi dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dilarang minyakkan rambut kat kepala dan janggut. Kalau orang lelaki ada janggut lah, orang perempuan tak ada janggut. Kalau perempuan ada janggut, tu lelaki lari, takut. Jadi begitulah dia. Jadi kalau sekiranya kita nak memakai minyak, tapi bukan di kepala. Ini misal kata minyak dia minyak cap kapak pak kening kita, kerana kena pening lah Ustaz. Boleh. Ustaz, ada orang kata tak boleh pakai minyak dekat kepala. Di rambut kepala yang tak boleh pakai, ada pun di kening, ataupun kaki kita tu skrem lah pasal tegang sangat, kita nak pakai minyak panas, boleh ya, asalkan bukan bercampur dengan wangi. Minyak panas boleh ya. Itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang tak boleh hanya di rambut dan di janggut ya, maupun dia minyak tu wangi tak wangi, tak boleh pakai. Sebab tu rambut kita kusut masai. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bagi orang yang haji, al-hajju syai'u tafil. Orang yang haji itu kusut masai rambutnya dan hapak bau badannya. Kenapa bau hapak?
kerana tak pakai minyak wangi. Kenapa kusut masai rambutnya? Kerana dia tidak pakai minyak. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Sebab tu di sini Allah Ta'ala nak melihatkan kepada kita wajah kita yang original. Wajah kita original apa? Kau tengok muka kau kat cermin tu, rambut terbang-terbang macam Putiana, itulah dia kau. Kau ingat cantik sangat. Tengok badan kau berbau busuk, itulah kau. Jadi ini Allah nak ingatkan kita, kita ni tak ada apa pun. Yang kita sekarang untuk cantik ni, make up lah, bedak lah, minyak-minyak lah, wangi-wangian lah. Tapi sendiri kita ni sebenarnya busuk. Sebab tu bila orang dah mati, dia ditanam 6 kaki dalam bawah tanah. Kenapa? Supaya bau busuk dia tak keluar, mengganggu orang yang hidup pula. Allahu Akbar. Itulah kita tuan-tuan dan puan-puannya. Allahu Akbar. Besok kita pun sama macam tu. Larangan yang keempat, jadi kita dah sebutkan 3 larangan. Larangan pakaian. Larangan kedua ialah larangan, iaitu kita katakan berwangi-wangian. Larangan ketiga ialah meminyakkan rambut di kepala dan janggut. Dan larangan yang keempat, ialah larangan memotong rambut dan kuku. Memotong rambut dan kuku. Ini dilarang masa kita dalam ihram, ya. Jadi kalau sekiranya kita menjatuhkan selai rambut kita, kalau kita jatuhkan, maka kita kena hukum, kalau iaitu selai rambut 1 mud. 1 mud tu 1 cupak makanan orang miskin. 1 cupak tu berapa banyak? 750 gram, tak sampai 1 kilogram. Alah, kau keluarkanlah 1 kilogram beras bagi orang miskin makan. Itu dia tuan-tuan, ya. Kalau 2 helai rambut, maka dia 2 cupak. Tapi kalau sekira 3 helai rambut sekali dia garuk-garuk pop 3 helai rambut, dia kena denda 3, salah satu pada 3 perkara. Dia boleh pilih sembelih 1 ekor kambing, itu mahal tu, $250. Ataupun bagi 6 orang miskin makan dalam 70 rial, iaitu duit Singapura kita dalam $30 lebih lah. Ataupun puasa 3 hari betul, tak ada betul-betul 3 hari saja, maka dia boleh pilih. Kalau dia menggugurkan 3 helai rambut sekaligus. Tapi kalau satu helai pagi, 2 helai tengah hari, 1 helai malam, besok 1 helai lagi, semua tu belum sampai 3 helai, maka dia masih dihukumkan bayar 1 cupak setiap satu helai. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau sekiranya macam tu berlaku, dia jangan terus, Ustaz, saya 1 helai rambut jatuh, bayar. Nanti petang lagi, Ustaz, saya 2 helai rambut jatuh. Janganlah macam tu, asyik muka kau aja. Habis macam mana, Ustaz? Kita kumpulkan dia dulu. Kita kumpulkan, masuk dan dari hari pertama ni berapa helai jatuh, hari kedua berapa helai jatuh. At the end of the day, sebelum kita nak berangkat balik Singapura ataupun nak pergi ke Madinah, kita jumpa pegawai, saya nak bagi duit fidyah rambut saya yang gugur. Ini ada 10 helai. Ini 10 helai kali, kita katakan 1 kilogram, jadi 10 kilogram. 10 kilogram beras. Bagi kepada pegawai, nanti pegawai akan bagi pada pelajar-pelajar Mekah, dan dibagi pada fakir miskin Mekah. Itu cara tuan-tuan, ya. Maka begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Bahagian kuku pun sama juga, ya. Jadi kalau kita kuku pun kita tak boleh lah, ya, nak buat sesuka hati, gigit sampai kuku kita tercabut. Satu kuku tercabut, maka kita kena bayar 1 fidyah ataupun 1 mud, 1 cupak makanan pada orang fakir miskin. Itulah dia tuan-tuan larangan yang keempat, ya. Adapun larangan yang kelima, dalam ihram ialah larangan kita melakukan melangsungkan pernikahan. Ini tak boleh. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrim wala yukahu wala yakhtub. Tidak boleh seorang muhrim itu bernikah ataupun dinikahkan, dan tidak boleh meminang. Jadi ini perbuatan bernikah atau dinikahkan atau meminang. Jadi siapa yang menikahkan? Wali. Yang kena nikah perempuan, pengantin perempuan. Yang menikahkan ataupun yang menerima nikah lelaki, pengantin lelaki. Dan yang mengesahkan nikah tu ialah saksi. 4 orang ini, kalau salah satu pada 4 orang ini dia itu dalam keadaan ihram, dalam keadaan dia itu belum selesai daripada haji atau umrahnya, maka tidak sah nikah tersebut. Masya Allah, berat tu tuan-tuan, ya.
Jadi sebab tu di sini apabila kita buat haji atau buat umrah, kita buat biar betul-betul. Ada orang kata, ustaz ini sunat je lah, saya dah pernah buat haji dulu, dah pernah buat umrah. Walaupun sunat, tapi bila kita dah jatuhkan niat, maka wajib disempurnakan. Dan apabila kita tak sempurnakan, umpamanya kita tidak melakukan tawaf dengan betul, atau sa'i kita salah, jadi kita punya ihram kita ni masih belum selesai. Walaupun kita dah gunting rambut, kita dah pakai baju, tapi kita masih dalam status orang ihram. Dan balik kita pula jadi pengantin lelaki, aku terima nikahnya, tak sah nikah dia. Atau balik kita pun jadi wali nikah, aku nikahkan kau dengan anakku, tak sah nikah anak dia. Allah, berat tu tuan-tuan. Sebab tu sini kita jagalah. Sebab tu kita wajib belajar macam mana nak kerjakan ibadat haji dan ibadat umrah. Jangan ikut-ikut orang saja, tapi kita tahu apa yang kita buat. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, larangan yang kelima, larang melangsungkan pernikahan. Dan larangan yang keenam pula ialah larangan kita melakukan iaitu perhubungan, ya. Larangan melakukan persetubuhan dan pendahluannya. Jadi apa yang dilarang dalam pendahluan dan juga persetubuhan, iaitu perkara yang kita buat menaikkan nafsu kita, seperti bercumbu-cumbuan, bercium-ciuman, ya. Maka ini menaikkan nafsu kita. Menaikkan nafsu ini hukumnya haram dalam masa ihram haji atau umrah. Jadi jangan kita dekat-dekatnya. Kalau sekiranya kita dalam ihram, kalau isteri tidur atas katil, biar suami tidur bawah katil. Bukan bawah katil, tapi katil lah. Sebab apa? Takut nanti kalau tidur betul-betul bersama-sama berdua, takut jadi lain cerita pula. Tapi kalau sekiranya dia hanya bercumbuan dengan keadaan dia lupa. Dia lupa tu kenapa? Sebab dia tak datang belajar, dia lupa. Ataupun memang dia tak tahu, maka tak dia kena apa-apa denda dan tidak ada berdosa dia. Tapi kalau dia melakukan dengan sengaja, kita dah sebutkan bahawa dia denda dia, bahawa dia boleh memilih salah satu pada 3 perkara. Imma dia sembelih 1 ekor kambing, ataupun dia membagi makan 6 orang miskin makan lebih kurang 3 gantang beras, ataupun dia puasa 3 hari. Itulah dia tuan-tuan pilihannya. Dia boleh pilih kalau sekiranya dia melakukan cumbu-cumbuan sebelum dalam masa ihram. Kalaulah dia melakukan, kita katakan perhubungan ataupun jima lah, ya, bersetubuh suami isteri itu dalam masa ihram. Kalaulah dia tu terlupa dan dia tak sengaja, macam mana ustaz boleh terlupa tak sengaja? Dua-dua tidur atas katil, dua-dua mimpi yang sama dan buat kerja sama, tapi bila dah habis buat kerja baru teringat, bang, kita dalam ihram. Allah, itulah. Tapi betul ke kalau lupa? Kalau betul kalau lupa, apakah hukumnya? Kalau orang yang lupa, tak ada apa-apa hukumnya. Dia tak ada kena denda, tak ada berdosa, sebab dia lupa. Ataupun dia jahil, dia tak belajar. Tapi kalau sekiranya dia lakukan dengan sengaja, ialah break tak makan, itulah dah dekat-dekat sangat, ya. Jadi lampu kuning ting-tong, apa kuning pun nak tarik break tak boleh tarik. Pasal apa? Dah terlalu laju sangat. Akhirnya langgar lampu merah. Maka berlakulah perhubungan suami isteri itu dalam masa ihram. Apa jadi pada dia? Maka dia punya haji dia tu, kalau haji atau umrah dia menjadi batal. Haji atau umrah dia tu batal. Nah, kemudian dia punya haji dan umrah tu wajib disempurnakan juga. Habis ustaz, kita dah batal, apa kita nak sempurnakan? Jadi wajib sempurnakan hajinya. Orang pergi Arafah, dia pergi Arafah. Orang pergi Mina, dia pergi Mina. Sama macam orang haji. Kalau tak mau buat, berdosa lagi pula kerana tak mau ikut perintah Tuhan. Allahu Akbar. Dan ketiganya, dia wajib mengqadakkannya. Cepat-cepat dia balik, dia pun register muiz, saya nak buat haji tahun depan. Oi, mana boleh? Orang balik haji lagi 10 tahun baru boleh register. Baru boleh register. Bukan mudah tuan-tuan, ya. Sebab tu jagalah haji kita ni. Sebab tu pihak kami, kalau orang yang pergi haji dengan kami, kita akan pergi selalunya last flight. Dan bila sampai Mekah, kita duduk di kita katakan di apartmen shisha, lelaki bilik lain, perempuan bilik lain. Kenapa? Takut nanti dekat-dekat dan melekat. Jadi dipisahkan dia. Melainkanlah kalau sekiranya suami isteri tu dia ada special request, ustaz, isteri saya ni kalau duduk bilik air 1 jam,
kesian nanti kawan-kawan yang lain. Kesian pula ya, Ustaz, suami saya ni sakit, dia perlukan rawatan dari saya setiap hari. Okeylah, tak apalah. Itu special request. Kita adalah, dia punya price dia adalah harga dia. Tapi itulah dia tuan-tuan dan perempuan ya. Kalau sekiranya tidak, maka kita pisahkan lelaki dengan lelaki, perempuan-perempuan dalam masa ihram. Dah habis haji, dah selesai semua, dia di hotel, sebilik dua orang, itu lain cerita lah. Dah tak ada apa lagi, pantang larang dah habis dah. Tapi bukan itu saja, dia batal hajinya atau umrahnya. Kalau umrahnya dan kemudian wajib dia qadakan segera. Tapi kalau umrah nak qada sekejap aja, hari ini batal, besok boleh pergi lagi Tanaim, jatuh lagi niat umrah, senang. Dan ketiganya, dia hendaklah mengqadakan dan dia hendaklah membayarkan denda pula. Apa dendanya? Wajib sempurna, batal, wajib sempurnakan, kemudian wajib dia mengqadakan, dan kemudian dia wajib mensembelih 1 ekor unta. 1 ekor unta. Kambing boleh tak? Kambing tak boleh. Ini kes besar. Kambing kes kecil. Ini kes besar, tak boleh. Itulah kes unta, tuan-tuan. Unta tu berapa tu? Dalam 2,000 lebih juga, dekat-dekat $3,000 Singapura. Mahalnya. Memang mahal, tuan-tuan. Sebab itulah jangan kita mudah-mudah dengan hukum agama ni ya. Itulah larangan yang ketujuh yang keenam ya. Larangan yang ketujuh pula ialah larangan kita daripada memburu binatang darat ya. Larangan memburu binatang darat ini diperlukan pada zaman-zaman dahulu. Sebab zaman dahulu orang daripada Madinah nak pergi ke Mekah dalam ihram berjalan di padang pasir 8 hari 7 malam. Masya Allah. Makanan pun dah habis dah. Nak kena cari makan, nak kena memburu pula. Dan Allah kata tak boleh memburu dalam masa ihram. Tetapi kalau zaman sekarang, Alhamdulillah, kita naik bas, sebelum kita keluar pada Madinah, kita makan dulu. Makan dah kenyang. Duduk naik bas tu tertidur macam ular sawah, dah kenyang kan. Sampai ke Mekah, dah sampai Mekah pukul 9 malam, kita pun masuk hotel, dinner. Alhamdulillah. Jadi orang-orang jemaah ni senantiasa kita bagi dia kenyang. Ya, sebelum keluar pada Madinah dia kenyang. Sampai Mekah dia kenyang. Jangan bagi dia hungry, nanti dia angry. Jangan bagi dia hungry, bagi kenyang saja. Alhamdulillah lah. Jadi kemudahan itu sudah cukup untuk kita. Tak perlu sampai kita memburu. Jadi kita skip lah pembicaraan tentang memburu tu ya, walaupun dia tu merupakan larangan dalam ihram. Larangan yang ke-8 ialah larangan fusuk dan jidal. Apa tu fusuk dan apa tu jidal? Dalam perkara ini, dalam firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan barang siapa yang melakukan ihram pada bulan-bulan tersebut, maka janganlah dia melakukan rafath atau fusuk dan jidal. Apa tu rafath, fusuk dan jidal? Rafath ialah persetubuhan dan segala cumbu-cumbuan yang membawa pada nafsu berahi. Fusuk ialah melakukan dosa maksiat yang zahir ataupun yang batin. Kita dalam masa ihram ni kan memang banyak cobaan, tuan-tuan ya. Kadang-kadang orang pijak kaki kita, kadang-kadang orang tolak kita. Jadi kita cepat-cepat marah. Oi, buta, tak nampak. Jangan tuan-tuan ya. Kita sabar. Sebab apa? Ini dalam ihram ni cobaan. Ini betul-betul cobaan. Kita banyak sabar. Dan ketiganya, dilarang kita daripada berjidal. Apa tu jidal? Jidal tu maknanya kita bertengkar. Ya, kita bertengkar. Jangan kita boleh elakkan diri kita daripada pertengkaran. Itu memang biasalah kadang-kadang kita nak debat dengan orang kerana kita nak menunjukkan betulnya kita yang pendapat kita. Ini ustaz aku cakap macam ni, ustaz kau cakap macam ni. Jadi nampaknya tak ada faedah. Sebab tu perkara berdebat ni kita tinggalkan. Membawa tegang urat dan menjadikan permusuhan. Jadi itulah larangan yang ke-8. Jadi kalau kita hitung balik, larangan pertama apa dia? Larangan dalam bab pakaian. Larangan kedua apa dia? Larangan kita memakai wangi-wangian. Larangan ketiga apa dia? Larangan meminyakkan rambut, kepala dan janggut. Larangan keempat apa dia? Menjatuhkan, menggugurkan rambut ataupun kuku. Larangan kelima, dilarang pernikahan. Larangan yang keenam, iaitu dilarang kita melakukan persetubuhan ataupun bercumbu-cumbuan.
Dan larangan yang ketujuh, dilarang kita memburu binatang darat. Dan larangan ke-8, iaitu jangan kita melakukan persetubuhan dan juga maksiat dan bertengkar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, 8 larangan. Habis Ustaz, kalau semua dilarang ni, apa yang boleh? Takkan semua tak boleh? Perkara-perkara yang dibolehkan dalam masa ihram, pertama, boleh kita mandi. Boleh mandi? Boleh. Habis Ustaz, kita mandi tak pakai baju boleh? Boleh. Tapi makruh lah ya. Dan membasuh rambut, menyikatkan rambut, ini boleh, tapi jagalah jangan kuat-kuat jatuh rambut, kau kena bayar denda. Dan bercelak yang tak wangi, berbekam mengeluarkan darah atau nanah atau mencabut gigi, ini semua boleh ya. Tetapi kita jangan berlebih-lebihan darah tu, nanti melemahkan badan kita. Dan yang keenam, menggaruk kepala. Garuk kepala boleh, tapi jangan kuat-kuat, nanti jatuh rambut kena bayar denda. Dan ketujuhnya, membunuh kutu, ular, nyamuk, tikus, segala yang mengancam keselamatan. Boleh, tak berdosa kita. Dan melihat cermin, tengoklah cermin muka kau tu macam muka putih anak tu. Maaf tuan-tuan ya. Dan yang ke-9, diharuskan memarahi pekerja. Ustaz ni kata ya, jangan kita marah-marah, tapi dia tu marah driver bas tu pula. Yelah, Ustaz tu kalau dia tak marah driver bas tu datang lambat saja. Orang dah ramai dah tunggu. Jadi dia marah tu dan marah mengajar ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Semua larangan itu kalau kita langgar, kita tidaklah batal haji atau umrah kita. Tapi satu saya larangan yang membatalkan, iaitulah apabila melakukan jima'. Jima' tu mana persetubuhan. Itu saja yang menjadikan batal haji kita ataupun umrah kita. Dan dengan itu alhamdulillah selesailah kita daripada bab yang ke-6 ini, pantang larang dalam ihram. Dan insya-Allah kita menyambung lagi pada pelajaran yang akan datang, iaitulah pelajaran tentang apakah dia punya rukun-rukun haji dan rukun-rukun umrah, dan wajib-wajib haji dan wajib umrah. Wallahu a'lam. Bila tuan-tuan, maaf saja dalam penyampaian saya yang kurang senang atau kurang selesa ya. Yang benar itu semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Mari sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.